Shalom Bapak Ibu sekalian, 主所爱的弟兄姐妹，大家平安。 mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. 听到之前，我们先低头祷告。 Tuhan Bapa di surga, kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami sehingga kami memahami isi hati Tuhan. Dan kami juga tahu bagaimana melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, pakai kedua hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun juga saudara-saudara kami yang melihat melalui via YouTube online. Kami juga rindu mereka juga terus Tuhan berkati melalui firman-Mu. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹，大家晚上好。 Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu damai sejahtera di tengah badai. 今天晚上我们将学习一个主题，就是暴风中的平安。 Firman ini diambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. 经文起自马可福音4章35到41节。 Bagi setiap kita yang mempunyai Alkitab, kita bisa buka di Alkitab masing-masing, baik yang buku ataupun yang di handphone, kita buka ayat ini. 如果你们有圣经的话，请打开这段经文。 Saya akan membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian baru di dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文读，然后用中文读一遍。 Demikian firman Tuhan Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 马可福音4章35至41节，当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣人在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥着风向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。” Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, 主所爱的弟兄姐妹， ada seorang pasien yang didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit yang sangat serius. 有一个病患呢，他被医生诊断出患了很严重的疾病。 Pasien ini datang kepada seorang dokter yang sangat-sangat ahli di bidangnya. 他去看了最好的专科医生， Dia datang ke seorang dokter spesialis yang terbaik di Indonesia. 甚至在印尼是他的部门最好的一个医生。 Dia menyampaikan kepada dokter itu bagaimana penyakit yang dia alami. 他告诉医生他所经历的病情。 Kemudian dokter spesialis itu mengatakan, jangan takut, ada saya ahli dan saya bisa mengatasi penyakit kamu. 那个专科医生对他说：“你不要怕，我是很专业在这个部门的，你放心吧，我一定会医好你的。” Saudara, kalau pasien itu bertemu dengan seorang dokter yang sangat ahli di bidangnya,
如果这个病人遇见了在他的专科里非常专业的一个医生， maka seharusnya pasien itu tenang, betul gak? 那个病人应该是非常的平安的。 Tapi ternyata pasien ini nggak tenang. 但是这个病人却感到不平安， Dia terus memikirkan penyakitnya, dia terus memikirkan bagaimana solusinya terhadap dirinya dan lain-lain. 他一直想到他的病情有什么出路等等， Dia tidak memikirkan seorang dokter yang ahli untuk menyembuhkan dia. 他没有想到那个专科医生可以医治他。 Tapi dia terus berpikir mengenai penyakitnya, dia cari di internet, dia Google dan sebagainya untuk mencari apa penyakit tersebut dan bagaimana solusinya. 但是他一直想到他的疾病，甚至在网上去寻找他的病情等等。 Pasien ini ingin mengandalkan dirinya sendiri. 他想要靠他自己， Sehingga dia khawatir, dia stres, dan dia tidak mengalami damai sejahtera. 他忧虑，他感到大大的压力，甚至没有平安。 Padahal ada dokter yang sangat ahli yang bisa mengatasi penyakit itu. 然而，他其实已经找到了专科医生能够医治他的病。 Saudara, inilah gambaran kebanyakan orang Kristen pada umumnya. 这就是大多数基督徒的写照。 Ketika badai kehidupan datang kepada kita, 当我们面对人生的风浪， maka yang menjadi fokus kita adalah badai kehidupan itu. 我们专注的往往是那场暴风， Bukan fokus kepada Yesus yang adalah Raja dan Tuhan kita. 而不是专注我们的主，我们的王就是主耶稣。 Ketika kita ada masalah mengenai ekonomi, 当我们面对经济困难的时候， kita berpikir mengenai besarnya hutang kita. 我们想到我们债务的庞大， Tapi kita nggak pernah berpikir ada Tuhan yang begitu besar yang bersama dengan kita. 但是我们没有想到那么伟大的上帝与我们同在。 Ketika kita punya masalah sakit penyakit, 当我们遇见了疾病， yang kita pikirkan adalah mengenai penyakit kita terus menerus. 我们一直想到我们的病情， Tapi kita nggak memikirkan mengenai Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. 但是我们未曾想到与我们同在的上帝， Sehingga akhirnya damai sejahtera kita tidak ada. 最终导致我们失去了平安。 Saudara, itulah juga yang terjadi kepada murid-murid Yesus di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi. 这就是刚才我们所读的经文里面，耶稣的门徒所经历的。 Murid Yesus yang menaiki kapal di tengah-tengah danau itu. 主耶稣正在湖上面坐上了一艘船， Kemudian ada badai yang begitu besar yang datang kepada mereka. 然后他们遭遇了很大的一场暴风雨。 Yang mereka pikirkan masalah terbesar pada saat itu adalah badainya. 当时他们想到最大的问题就是那场暴风雨， Tapi respon Yesus kepada murid-muridnya 但是主耶稣是如何回应呢？ menunjukkan bahwa masalah terbesar mereka adalah mereka belum benar-benar mengenal siapa Yesus. 他们的最大的问题是他们还没有真正的认识耶稣是谁， Dan muridnya juga belum benar-benar percaya kepada Yesus. 他的门徒们也还没有真正的信靠他。 Itulah yang membuat para murid di tengah badai mereka tidak mengalami damai sejahtera. 这就是为什么耶稣的门徒们在暴风雨里无法感到平安， Sebaliknya mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan putus asa. 相反的，他们感到忧虑、惧怕，甚至已经绝望了。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini 所以今天晚上， kita akan bersama-sama belajar dari ayat Alkitab yang kita baca tadi. 我们要从我们所读的经文学习几个的属灵功课。 Bagaimana di tengah pergumulan kita, di tengah badai kehidupan kita, kita bisa tetap damai sejahtera di dalam Tuhan. 我们在面对人生的暴风雨，如何在上帝里面找到真正的平安？ Saudara, bagaimana caranya? 方法如何呢？ Yang pertama, 第一个， kita harus menyadari bahwa damai sejahtera dimulai ketika kita mengenal siapa itu Yesus. 我们必须要知道平安始于我们认识耶稣是谁开始。 Saudara, di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi, 刚才我们所读的经文 mengisahkan bagaimana murid-murid Tuhan bersama dengan Yesus dalam perjalanan ke sebuah tempat. 讲述耶稣如何和他的门徒们往一个地方去。 Mereka menggunakan kapal dan tiba-tiba di tengah perjalanan mereka ada badai yang begitu besar. 他们搭上了一艘船，在过程遇上了一场很大的风暴。 Saudara, kita mengetahui bersama-sama bahwa murid-murid Yesus ada beberapa yang profesinya dulu adalah seorang nelayan.
我们大家都知道，耶稣的门徒们有一些以前是义夫， Sehingga jelas mereka tahu badai mana yang besar, badai mana yang kecil, badai mana yang gak bisa lolos sama sekali. 这些渔夫应该知道什么是平常的暴风雨，什么是大暴风雨，什么是致命的，什么是不致命的。 Saudara, dalam ayat Alkitab yang kita baca, kita melihat para murid begitu ketakutan. 我们所读的经文里面，我们可以看到门徒们感到非常的惧怕， Termasuk para nelayan itu yang juga mengalami ketakutan. 甚至那些渔夫们也感到很害怕。 Artinya bahwa badai yang mereka alami itu adalah badai yang begitu dahsyat, yang begitu besar, dan kemungkinan lolos itu nggak mungkin ada. 这代表他们所面对的暴风雨是非常严重的一场暴风雨，甚至可能会导致他们丧命。 Sehingga akhirnya mereka berteriak kepada Yesus, meminta tolong kepada Yesus untuk menolong mereka. 最终，他们迫不得已唤醒了耶稣，叫耶稣救他们。 Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, para murid belum memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. 当时门徒们还不明白耶稣就是神， Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-41, 所以在第41节 disampaikan di sana bahwa para murid sangat ketakutan dan berkata kepada yang lainnya, siapa gerangan Yesus ini? 圣经记载说，他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？” Sehingga angin dan danau pun taat kepada Yesus. 连风和海也听从了他。 Artinya pada saat badai itu terjadi, mereka belum mengenal Yesus adalah Allah. 这代表当那场暴风雨发生的时候，他们还不晓得耶稣就是神， Sehingga pengenalan mereka sangat minim sekali, sangat sedikit sekali dan tidak benar mengenai Yesus. 所以他们对耶稣的认识是很有限，是很匮乏的。 Saudara, siapa Yesus sebenarnya? 弟兄姐妹，耶稣其实是谁呢？ Kalau kita perhatikan di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi, 如果我们看我们刚才所读的经文， maka di situ Markus ingin memperlihatkan bahwa ada kejadian yang sama di perjanjian lama, yang sama dengan apa yang Yesus alami. 类似的事情发生在旧约里。 Saudara, sebenarnya di dalam ayat-ayat yang kita baca, Markus ingin menunjukkan bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada nabi di perjanjian lama. 从我们所读的经文，我们可以看到马可其实想要告诉我们，耶稣比旧约里面的先知还要伟大。 Saudara, di dalam perjanjian lama ada kisah yang sama, yang seperti kejadian pada saat Yesus dan murid-muridnya di atas kapal. 其实，在旧约里也发生了类似的事情，就是当耶稣和门徒们发生一件暴风浪的时候， Yaitu kisah Nabi Yunus di dalam perjanjian lama. 也就是在旧约里关于先知耶纳的故事。 Saudara, apa persamaan antara Yesus dengan Nabi Yunus? 耶稣和先知耶纳有什么共同点呢？ Persamaannya adalah Yesus dan Nabi Yunus sama-sama menghadapi badai. 就是耶稣和耶纳一同也面对了暴风雨。 Dan persamaan kedua, Yesus dan Nabi Yunus pada saat menghadapi badai, mereka tidur. 他们两个人在面对狂风暴雨的时候，也是正在睡着的情况。 Dan persamaan ketiga, mereka sama-sama berada di atas kapal pada saat menghadapi badai. 第三个共同点，他们两个都是正在船上， Namun apa perbedaannya? 但是他们之间有什么不同之处呢？ Perbedaannya adalah Yunus tidak mampu menghentikan badai. 区别就是耶纳无法使风浪平静， Dan bahkan Yunus harus dibuang dari kapal agar badai itu bisa reda. 甚至耶纳必须被抛到海里，以至于暴风可以静止。 Sedangkan Yesus cukup berkata diam dan tenanglah, badai itu reda. 相反的，耶稣只是要轻声的说：“住了吧！”然后风浪就停止了。 Saudara, apa yang hendak disampaikan oleh Markus di dalam bagian ini? 马可在这段经文想要告诉我们什么呢？ Markus ingin menyampaikan bahwa Yesus dia adalah pribadi di atas segala nabi. 他要告诉我们，耶稣比任何一位先知都更伟大。 Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, para nabi begitu hebat sekali. 如果我们看旧约圣经，那些先知都很了不起， Ada nabi-nabi yang melakukan mujizat. 很多先知都能够行神迹， Misalnya Nabi Elia, Nabi Elisa,
然后有艾利亚或者艾丽莎先知， Mereka melakukan mujizat. 他们做了很多的神迹。 Tetapi di dalam ayat yang kita baca di sini Markus ingin menyampaikan bahwa Yesus melebihi nabi-nabi itu. 但是马可想要告诉我们，耶稣比这些先知都更加的伟大。 Posisi Yesus lebih tinggi daripada semua nabi di dalam perjanjian lama. 耶稣比那些在旧约里的先知们的地位更高。 Disinilah kita mengenal yang pertama Bapak Ibu sekalian bagaimana Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. 在这里我们可以认识到，耶稣是一个非常伟大的人物。 Saudara, di dalam bagian yang kita baca tadi, Markus juga ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga dilakukan oleh Allah di dalam perjanjian lama. 马可也想要告诉我们，耶稣所做的，在旧约圣经里，耶和华也同样做了一样的事。 Saudara, di dalam perjanjian lama, lebih tepatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-107, 在旧约圣经，就是在诗篇107篇， di sana disampaikan bahwa yang menghentikan badai di laut hanya Allah saja. 在那里告诉我们，唯有耶和华才能使狂风平息。 Dalam perjanjian lama tidak ada yang bisa menghentikan badai di tengah-tengah laut. 在旧约圣经里，没有任何一个人可以使狂风平息， Hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. 只有耶和华可以这样做。 Sehingga ketika Yesus melakukannya di perjanjian baru, 所以，当耶稣在新约里面这样做的时候， di sana Markus ingin menunjukkan 马可想要表明， bahwa Yesus adalah Allah. 耶稣就是神。 Di dalam PL hanya Allah yang bisa menenangkan badai. 在旧约里面，只有耶和华可以使风浪平息。 Dan di PB menunjukkan Yesus juga menenangkan badai. 在新约告诉我们，耶稣也能使风浪平息。 Artinya dua hal ini yang ingin disampaikan oleh Markus di dalam ayat Alkitab yang kita baca. 这就是马可想要告诉我们的事情。 Bahwa Yesus lebih dari semua nabi dan Yesus adalah Allah. 耶稣比任何的先知更伟大，还有耶稣就是神。 Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha pengampun, maha kasih. Dia adalah Allah yang hebat, yang besar. 他是伟大的神，全能的神，充满慈爱的神。 Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera di tengah badai, 如果我们想要在狂风中得到平安， kita perlu memiliki pemahaman ini. 我们必须要有这样的理解： Bahwa Yesus adalah Allah. 耶稣就是神， Dia bukan nabi biasa. 他不是一个普通的先知， Dia bukan manusia biasa. 他不是普通的人， Dia adalah Allah. 他就是神。 Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? 问题是，是否我们真正的认识耶稣呢？ Ada banyak orang yang mengaku Kristen tapi sebenarnya mereka nggak kenal Yesus sungguh-sungguh. 很多人自称是基督徒，但是没有真正的认识耶稣。 Mereka menganggap Yesus hanya sebagai guru saja. 他们认为耶稣只是一位老师， Mereka menganggap Yesus hanya sebagai nabi saja. 耶稣只是一位先知。 Tapi di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi menunjukkan Yesus adalah Allah. 但是从我们读的那段经文告诉我们，耶稣就是神。 Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Allah, Dia adalah Raja kita, 如果我们知道耶稣是神，是我们的王， maka seharusnya kita sungguh-sungguh yakin bahwa kita bersama dengan Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. 我们应该确信我们所信的上帝必定会守护我们、看顾我们。 Kalau kita tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, 如果我们没有真正的去认识耶稣， maka wajar saja jikalau kita khawatir di tengah pergumulan kita. 当我们面对任何挑战的时候，感到忧虑是理所当然的。 Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah kita, 当我们认识耶稣成为我们的主、我们的神的时候， maka pengenalan ini adalah pengenalan yang tidak berhenti sekali saja. 这种的认识不单单停在这里， Tidak hanya ketika kita bertobat kita mengenal Dia, 不只是当我们悔改的时候我们认识他， tapi sepanjang perjalanan iman kita mengikut Tuhan, 但是我们整个的属灵里程里， kita harus tetap mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. 我们必须不断的、更加的认识他。 Ada banyak orang Kristen yang mengenal masalahnya lebih besar dibandingkan mengenal Yesus. 很多的基督徒知道他的问题，胜过于认识耶稣。 Ketika ada masalah ekonomi di keluarga,
当家庭里发生经济困难的时候， yang dicari bukan Yesus. 他们找的不是耶稣， Tapi yang dicari pertama kali adalah artikel-artikel ekonomi dan sebagainya. 他们可能第一次找的是关于经济文章等等。 Artinya mencoba mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. 换句话说，他们选择靠自己胜过于靠上帝， Saudara, ini yang pertama. 这就是第一点 Kalau。kita ingin memiliki damai sejahtera di tengah badai, 如果我们要在狂风中得到平安， kita perlu mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, dan di atas segala nabi. 我们必须要知道耶稣是胜过一切先知的神。 Yang kedua, 第二， damai sejahtera bertumbuh ketika kita belajar mempercayai Yesus. 平安在我们学习信靠耶稣的时候不断的成长。 Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera di tengah badai kehidupan kita, 如果我们想要在狂风中得到平安， kita tidak cukup hanya mengenal Yesus sebagai Allah kita, 我们认识耶稣成为我们的神是不足够的， tapi kita juga harus percaya menyerahkan diri kita kepada Yesus. 但是我们必须要相信他，把自己交托于他。 Saudara, di dalam ayat kitab yang kita baca tadi, 弟兄姐妹，我们所读的圣经里 di sana dikisahkan bagaimana para murid mengalami badai yang begitu hebat. 讲述门徒们面对了很大的一场狂风暴雨。 Lalu apa yang menjadi respon dari para murid menghadapi badai itu? 当门徒们面对那场狂风暴雨的时候，他们的回应是如何呢？ Di ayat 38, 在第38节， mereka membangunkan Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" 门徒叫醒了他说：“夫子，我们丧命你不顾吗 Dan kemudian Yesus menjawab di ayat ke-40, 在40节，耶稣回答他们 "Mengapa kalian begitu takut? Mengapa kalian tidak percaya?" 为什么胆怯？你们还没有信心吗？ Saudara, di sini Yesus menegur iman dari para murid. 在这里，耶稣斥责门徒们的信心。 Mereka bersama Yesus tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. 他们和耶稣在一起，但是他们没有信靠耶稣。 Mereka bersama Yesus tapi mereka tidak menyerahkan diri mereka untuk dipimpin oleh Yesus. 他们和耶稣在一起，但是他们不把自己交给耶稣，好让耶稣带领他们。 Saudara, iman yang seperti ini adalah iman yang tidak mungkin bisa mengalami damai sejahtera di tengah badai kehidupan. 这种的信心不可能，当我们面对狂风暴雨的时候，可以得到平安。 Harus ada level iman yang sungguh-sungguh sesuai dengan pemahaman Alkitab untuk bisa mengalami damai sejahtera di tengah badai kehidupan. 我们的信心的层次必须要和圣经中的教导一样，我们才能在狂风暴雨中得到平安。 Saudara, di dalam pelajaran teologi 在神学中 ada disampaikan mengenai 3 level iman. 告诉我们关于信心的3个层面。 Level iman yang pertama itu adalah notisia, 第一个层面就是 noticia， yaitu pengetahuan. 就是知识。 Kalau kita punya pengetahuan akan Tuhan, 如果我们知道关于上帝， kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. 我们知道耶稣死在十字架 Kita 上， tahu bahwa Yesus bangkit dari kematian. 我们知道耶稣从死里复活， Itu namanya iman notisia. 这就是所谓的 noticia 的一种信心。 Kita punya pengetahuan akan iman kita. 我们对我们的信心的一种知识。 Di level yang kedua, 第二个层面 yaitu asensus. 就是 ascensus， Artinya kita bukan hanya tahu bahwa Yesus mati, 我们不只是知道耶稣已经死了， tapi kita setuju bahwa memang Yesus mati. 但是我们认同耶稣真的死了。 Ada banyak orang yang tidak percaya Yesus mati. 很多人不相信耶稣真正的死了， Tapi kalau kita punya iman asensus, kita benar-benar yakin dan setuju bahwa memang Yesus mati di kayu salib. 但是如果我们有 ascensus 的信心，我们真正的相信、认同耶稣真的死了， Itu adalah iman asensus. 这就是 ascensus 的信心。 Iman yang ketiga, level iman yang ketiga, 第3个信心的层面 yaitu fiducia, 就是 fiducia， yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 就是完全的向上帝委身。 Bukan hanya kita tahu mengenai Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit, 不只是我们知道耶稣从死里复活， bukan hanya kita setuju akan kematiannya dan kebangkitannya,
我们不单单认同他从死里复活， tapi kita juga menyerahkan diri kita sepenuhnya dituntun oleh Tuhan Yesus. 但是我们也完全的交托自己给上帝，好让他带领我们。 Saudara, kalau kita punya level iman cuman sampai di level iman yang pertama sama level iman yang kedua, 如果我们的信心层面只是在第一种或者第二种的信心， maka level iman itu tidak mungkin bisa membawa kita untuk memiliki damai sejahtera di tengah badai kehidupan. 那么这样的信心不可能会带领我们在狂风暴雨中得到平安。 Kita perlu punya level iman yang ketiga untuk kita bisa memiliki damai sejahtera di tengah badai kehidupan kita. 我们必须要有第三层面的信心，好让我们在面对狂风暴雨的时候，我们仍然会感到平安。 Dan level iman pertama, level iman kedua itu juga tidak menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. 第一个层面和第二个层面的信心也不能够拯救我们， Karena iblis juga melakukan itu. 因为魔鬼也是这样做。 Iblis tahu Yesus adalah anak Allah. 魔鬼知道耶稣是上帝的儿子， Iblis setuju bahwa Yesus adalah anak Allah. 魔鬼也认同耶稣是上帝的儿子， Tetapi iblis tidak pernah menyerahkan dirinya dipimpin oleh Yesus. 但是魔鬼未曾交托他自己给耶稣，好让耶稣带领他。 Saudara, pertanyaannya kita sedang berada di level iman yang mana? 问题是我们现在正处在什么层次的信心呢？ Kira-kira para murid yang bersama-sama dengan Yesus di kapal itu udah di level mana imannya? 你们说，在船上的耶稣的门徒，他们信心的层次到哪里一个层次呢？ Saya melihat para murid yang bersama-sama dengan Yesus di kapal, 我看呢，耶稣的门徒们在船上的门徒们，他们的信心层次 mereka masih di level notisia saja. 只是在第一个就是诺底西亚的层次。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama punya iman fidusia. 所以好来吧，大家好，让我们有菲杜西亚层次的一个信心。 Iman yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. 我们完全的委身，完全的交托给上帝。 Bagaimana sih gambarannya iman fidusia itu? 菲杜西亚的信心是如何的一种信心呢？ Satu video singkat ingin saya tampilkan kepada Bapak Ibu Saudara. 我想请大家观看一段短片， Mari kita lihat video ini. 我们一起来看。 Ya, ini video seorang anak yang lompat dari atas. 这就是一个小孩跳进了他父亲的怀抱， Dia sangat percaya bahwa ayahnya akan menangkap dia. 他深信他父亲会接住他， Itulah iman fidusia. 这就是菲杜西亚层次的信 Kita 心。 percaya kepada Tuhan kita. 我们完全的信靠我们的 Kita 上帝， percaya kepada janji-janjinya kepada kita. 我们也相信他的承诺。 Bahwa jikalau burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, 如果上帝看顾保守天空的鸟， apalagi kita. 更何况是我们呢？ Saudara, inilah dua hal yang ingin saya bagikan kepada kita. 这就是两个我想要与大家分享的事。 Bagaimana kita memiliki damai sejahtera di tengah badai kehidupan kita. 我们在狂风暴雨中如何感到平安呢？ Yang pertama, kita perlu mengenal Yesus. 第一，我们必须认识耶稣是谁； Yang kedua, kita perlu mempercayakan diri kita kepada Dia. 第二，我们必须把自己完全交托给他。 Kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, 如果我们把我们的生命完全交托给耶稣， maka seharusnya kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita pasti akan semakin berkurang. 那么我们的忧虑、我们的恐惧一定会越来越减少。 Karena kita percaya bahwa jikalau Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, 因为如果我们相信上帝已经赐给我们独生子， anaknya yang tunggal saja diberikan bagi kita, 如果连他的独生子他都赐给我们， apalagi hal-hal yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita, untuk melayani Dia. 更何况我们侍奉里面的一切需要呢？ Tuhan pasti akan cukupkan, Tuhan pasti akan berikan. 上帝一定会供应给我们最好的。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa dalam kehidupan kami di dalam dunia ini kami tidak lepas dari yang namanya masalah, pergumulan, dan tantangan kehidupan. Tapi kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang bersama-sama dengan kami,
yang menjaga kami, yang melindungi kami, memelihara kami, dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh karena itu Bapa, ketika kami punya Allah yang seperti Engkau, kami rindu, kami dapat terus mempercayakan diri kami, menyerahkan diri kami sepenuhnya di hadapan Engkau. Karena kami sadar Tuhan, ketika kami semakin mengasihi Tuhan, kami melayani Tuhan, kami ikut Tuhan, tentu tidak mudah. Mungkin kami harus keluar dari zona nyaman kami, tapi kami percaya Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, kami mungkin memiliki badai pergumulan, tapi kami percaya apapun badai pergumulan kami tetap bersama dengan Tuhan yang hebat. Dan kami akan bersama-sama Tuhan yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak cemas, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami bersama dengan Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.